Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Anisia Daulus dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 27 Mei. 80 peserta menghadiri persidangan kualiti hidup Borneo kali ketiga yang diadakan di Universiti Malaysia Sabah UMS selama 3 hari yang berakhir semalam. Persidangan anjuran UMS dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri itu menghimpunkan cendekiawan, pengamal dan individu untuk membincangkan cara meningkatkan kualiti hidup di rantau ini. Persidangan bertemakan kehidupan berkualiti untuk semua ini merangkumi pelbagai topik berkaitan kualiti hidup termasuk isu kelaparan, keselamatan makanan, pertanian mampan, penyakit tidak berjangkit, kemiskinan, pendidikan, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Ia turut dijalankan secara dalam talian bagi memudahkan penyertaan peserta dari seluruh dunia. Harapan kami program ini kami akan memperkenalkan lebih tentang pentingnya quality of life ni, bukan saja dari segi panjang umur ke begitu, tetapi kita boleh hidup dengan lebih berkualiti lah. That means kita gembira, kita sehat, kita boleh sosial kita pun sehat. Kita juga membuat program-program tentang kajian-kajian yang membuktikan apakah yang perlu kita buat untuk meningkatkan quality of life. Kita memerlu juga penyelidikan yang berdasarkan saintifik yang dilakukan oleh universiti-universiti daripada tenaga pengajar dan juga pelajar-pelajarnya untuk membantu kami memberi guide, memberi panduan lah bagaimana kita akan menerajui perkhidmatan kesihatan untuk negeri Sabah yang lebih mampan, yang lebih dinamik, yang kita perlu ubah mengikut kepada keperluan semasa. I joined this program because I passionately believe in the aims of the organisers, which is to put the emphasis on quality of life. And as a teacher, I think it's important that the students have a better experience in the classroom. I joined this program because I'm interested to expand my research on the mental health and would like to have a exchange learning and teaching ideas with some of other scholars and also getting to know other scholars, and I would like to invite other scholars to collaborate in our research. Selain peserta dalam negara, peserta dari Brunei, China dan India antara yang turut menyertai persidangan ini. Seramai 64 peserta terdiri pelajar dan usahawan memanfaat peluang memperoleh ilmu dan kemahiran mengembangkan pasaran secara dalam talian melalui 2 siri bengkel latihan keusahawanan Shopee di Kota Kinabalu. Ia diadakan pada April dan Mei tahun ini anjuran College Institut Pelancongan Asia ATI dengan kerjasama Persekutuan Industri Sabah FSI dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Pung Jin Ze berkata bengkel bertujuan memperkasa usahawan tempatan agar cemerlang dalam lanskap e-dagang yang dinamik. Ia juga bagi mewujudkan kesedaran masyarakat tempatan tentang penggunaan teknologi untuk memulakan perniagaan atau mempromosi produk. Beliau berucap dalam majlis penyampaian sijil bengkel latihan keusahawanan Shopee di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan setiausaha politiknya Chan Wei Lung. Masa saya join tu Shopee punya program kan, kita belajar pasal cara untuk advertise dalam Shopee, cara untuk buat diskaun. Tapi selepas join Shopee kan kita sedikit sebanyak ada tahu cara untuk advertise dengan cara yang betul. Melalui Shopee Malaysia ni kami mendapat manfaat bagaimana kami belajar untuk mempromosikan produk-produk yang kami adalah. Jadi ini memberi peluang kepada bukan saja kami, kepada orang ramai bagaimana untuk menjana pendapatan sendiri. Kerajaan sentiasa menitik beratkan pembangunan modal insan bagi melahirkan generasi yang cemerlang secara holistik dan komprehensif. Penganjuran program pemerkasaan akademik anak muda Malaysia Madani sempena Minggu Latihan Kebangsaan NTW 2023 antara lain usaha dilaksana untuk merealisasikan agenda itu. Setiausaha Politik Ketua Menteri Abdul Rahman Yaakob berkata, modal insan yang berdaya tahan menjadi aset penting dalam memacu pembangunan negara sesuai dengan gagasan Malaysia Madani. Program-program pendidikan seumpama ini sewajarnya diperbanyakkan dan dilakukan dengan lebih kerap
supaya generasi kita generasi yang sentiasa bersedia untuk membina negara yang lebih cemerlang daripada apa yang ada sekarang. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program pemerkasaan akademik Anak Muda Malaysia Madani sempena NTW 2023 daerah Beaufort. 260 pelajar dari 8 sekolah menengah di daerah Beaufort dan 3 sekolah menengah di daerah Membakut menyertai program sehari ini. Jasa dan pengorbanan warga pendidik sama ada di peringkat sekolah maupun di institusi pengajian tinggi perlu dihargai. Ini kerana setiap guru maupun pensyarah berperanan penting dalam pembangunan akademik dan intelektual negara. Ketua Eksekutif Kolej Teknologi Yayasan Sabah KTYS Samin Ongki berkata, warga pendidik juga bertanggungjawab dalam pembangunan dalaman dan kemahiran insania. Selalunya bila sebut Hari Guru, kita akan terkenang cikgu kita di tadika, sekolah rendah dan juga menengah. Tetapi kita sering terlupa bahawa di institut pengajian tinggi sama ada awam maupun swasta juga ada guru. Jadi pada hari ini kita hargai mereka walau mereka bergelar pensyarah, jurulatih, pengajar dan sebagainya. Mereka juga pemberi ilmu, oleh itu mereka juga adalah guru. Beliau menyatakan demikian selepas majlis sambutan Hari Guru KTYS di Kota Kinabalu. 38 bakal jemaah haji dari daerah Tuaran menerima sumbangan daripada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor sebagai bantuan semasa menjalankan ibadah di Tanah Suci Mekah. Kesemua bakal jemaah itu antara yang akan mengikuti penerbangan pertama pada 10 Jun depan. Datuk Haji Ji bersyukur kerana berkesempatan untuk berkongsi dan membantu bakal jemaah haji di daerah ini. Kita berdoa semoga perjalanan mereka dipermudahkan dan akan mendapat haji yang mabrur. Dan kita juga berharap supaya urusan mereka di Tanah Suci dipermudahkan dan mesti kita mengikut nasihat daripada Lembaga Tabung Haji dalam pergerakan kita menunaikan ibadah kita di Tanah Suci Mekah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program penyerahan sumbangan ikhlas kepada bakal jemaah haji daerah Tuaran 2023 di Dewan Rumah Kebudayaan Bajau Sama, Kampung Lok Batik, Tuaran. Sementara itu, bakal jemaah haji yang ditemui merasa terharu dengan keprihatinan Ketua Menteri menghulurkan sumbangan serta berkongsi nasihat. Sebagai salah satu tanda kasih sayang dan penghargaan kebersamaan Ketua Menteri kita kepada jemaah haji yang akan berlepas sedikit masa lagi dan pada saya sebagai salah seorang jemaah haji sangat berbesar hati dengan apa yang dilakukan oleh Ketua Menteri kita yang sangat prihatin, begitu juga dengan pembesar-pembesar yang lain. Banyak-banyak terima kasih kepada kerajaan negeri dan terutamanya kepada Ketua Menteri kita. Kami sangat-sangat berterima kasih atas segala sumbangan yang diberi. Mudah-mudahan diberi umur yang panjang, kesihatan yang baik. Harapan saya semoga jemaah haji pada tahun ini semua selamat pergi dan selamat kembali dan dapat berjumpa dengan keluarga kembalilah. Timbalan Pengarah Penyiaran Sabah Aminah Samsudin Mohamad bersara wajib semalam setelah 3 dekad berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Aminah, 56 tahun, memulakan perkhidmatannya sebagai penerbit rancangan pada April 1993 di Unit Berita Radio Jabatan Penyiaran Malaysia. Sepanjang 30 tahun perkhidmatannya, beliau bertugas di pelbagai unit dan seksyen di RTM sebelum dilantik sebagai Timbalan Pengarah Penyiaran Sabah pada 25 Oktober 2022. Antaranya RTM Labuan pada 1995, bahagian Sekretariat Jabatan Penyiaran di Ibu Negara pada 1998, Unit Hiburan TV 2001, Unit Berita Radio KL 2005, Unit Siaran TV pada 2008, dan di Seksyen Dasar Penyelidikan CSR Pentadbiran pada 2012, seterusnya dilantik sebagai Pengarah Penyiaran Wilayah Persekutuan Labuan pada 5 Oktober 2022. Saya ucapkan selamat maju jaya untuk setiap seorang di RTM, khususnya di RTM Sabah. InsyaAllah akan saya kenanglah sampai bila-bila. Saya bangga menjadi
warga RTM, terutamanya RTM Sabah, dan saya harap anda semua terus akan menjadi kebanggaan RTM juga. Aminah berkata demikian selepas mengimbaskan perakam waktu untuk kali terakhir di lobi Kementerian Komunikasi dan Digital KKD Kota Kinabalu. Perasaan takut untuk menderma darah masih lagi menjadi antara punca utama kerisauan masyarakat dalam menyertai program berkenaan. Kurangnya mendapat maklumat yang tepat selain tidak mendapatkan bimbingan daripada pakar turut menjadi penghalang dalam mewujudkan masyarakat yang suka menderma darah. Saya ni selalu teman dia datang derma darah, tapi saya selalu tidak dapat derma sebab HB saya tidak cukup. Tapi kita kena datang juga supaya mana tahu lain kali, mana tahu satu hari kita dapat derma. Bagi saya untuk membantu orang-orang seperti orang thalassemia yang diorang mau tukar darah bulan-bulan. Lepas tu mungkin kita akan bantu orang yang kemalangan untuk pesakit thalassemia. Ini kali yang ketiga sudah saya menderma darah lah. Saya menyuruh orang ramai di luar sana untuk ramai-ramai bersama-sama menderma darah untuk kita membantu kepada pesakit-pesakit thalassemia. Jadi kita derma untuk untuk orang yang memerlukan setiap 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan itulah saya akan turun menderma lah. Kepada mereka yang sihat di luar sana, bolehlah supportlah kita punya tim tabung darah untuk membantu orang yang memerlukan. Biasanya kita ada banyak pesakit thalassemia atau orang masuk pembedahan atau orang yang pesakit-pesakit seperti kemalangan semualah yang memerlukan darah. Sebanyak 15 pain darah telah dikumpul oleh Jabatan Transfusi Hospital Queen Elizabeth II sempena program derma darah di bangunan Kementerian Komunikasi dan Digital KKD Kota Kinabalu. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Terus setia bersama RTM, teman setia anda. Salam hormat, salam Malaysia Madani.